Dan sewaktu di dalam kereta, kawan saya ni dah tunjuk dah kereta yang ada dekat tepi. Kawan saya tarik saya ke belakang dan biarkan 4 orang ni dulu berada di depan saya. Saya pun heran, saya tanya dia, why? Kawan saya ni pegang tangan saya. Dia kata, tunggu dulu, kita naik lift selepas ni. Okay, fine. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu sekali lagi kita di sini di dalam beberapa siri saya, dan kali ini saya akan bercerita berkenaan dengan sales call yang saya boleh ibaratkan sebagai bukan sales call. So macam mana nak cerita itu? Itu yang saya kadang-kadang confuse tu. Sewaktu saya berada di sales department semasa masih lagi di Tokyo Bay Hilton, kami ada jadual untuk keluar buat sales call. So saya dijadualkan untuk bersama dengan satu senior sales manager ni untuk pergi ke satu kawasan yang saya dah tak ingat, tapi kami cuma perlu di kawasan Maihama juga, dan kami hanya perlu memandu. Jadi senior sales manager saya ni akan memandu dan saya akan ikut dia. Basically it's more to like observation, dan kemudian doing a little bit of follow-ups, dan kepada klien tu tadi dia akan cerita yang saya ni rakan sekerja baru dia and so on ya. So I was very excited. That was my first sales call, and senior sales manager pula adalah seorang senior sales manager yang very kira yang terbaik lah yang ada di situ pada waktu tu. Jadi saya berkesempatan untuk ikut dia. Jadi saya nak belajar macam mana dia buat. So the next morning pukul 7:30 macam tu, 7:30 saya dah sampai di office. Saya tengok dia pun dah ada di office dan dia sedang buat sedikit catatan di buku dia dan buat sedikit kerja di PC dia. Kemudian saya tengok jadual di board ya, di board mengatakan bahawa saya akan berpasangan dengan this salesperson dan akan keluar ke kawasan mana untuk buat sales call, pergi ke office mana and so on. Jadi saya tak tahu apa, because most of the writings yang ada kat situ was written in kanji, dan kanji saya is very limited at that time. Not that it is better now, but sekarang ni bertambah teruk. So kanji pada waktu itu bagus walaupun a bit limited. Then kita dah siap-siap lepas morning briefing and so on. Kami pun capai jaket masing-masing, turun ke kereta dia, naik kereta dia, pandu slow. Jalan sana taklah besar macam jalan kita, dan Maihama pun banyak traffic light. So kami sampai di satu kawasan, parking di bangunan tersebut, dan sewaktu di dalam kereta, kawan saya ni dah tunjuk dah kereta yang ada dekat tepi tu. Dia kata ini kereta orang penting. Jadi saya pun tak pasti apa maksud dia yang mengatakan bahawa ini kereta orang penting. Oh, mungkin kereta menteri ke? Cannot be. Kereta mayor ke? Cannot be. Kenapa ada dekat situ kan? So saya pun perlahan-lahan naik, keluar daripada kereta, masuk ke bangunan, dan nak naik lift. Adalah beberapa orang yang di situ yang sama-sama nak naik lift dengan kami ya, dengan kami berdua. So dalam tepi lift tu ada satu list of officers yang ada di serata bangunan tu, dan saya pun tengok mana saya nak pergi ni, dan tengok pada tulisan kanji yang saya ada dan tulisan kanji yang ada pada notice board tu, dan saya kata okay, we'll be going to the second floor. So kawan saya angguk, tak cakap, dan tiba-tiba ada 4 orang lelaki datang.
Jadi bila lelaki ni datang, kami yang sampai dulu sementara menunggu lift tu, kawan saya tarik saya ke belakang dan biarkan 4 orang ni dulu berada di depan saya. Saya pun heran, saya tanya dia, why? So, dia tak kata apa, dia cuma diam saja. Pintu lift buka dan saya pun 4 orang ni naik dan saya pun nak melangkah masuk ke dalam lift. Kawan saya ni pegang tangan saya. Dia kata, tunggu dulu, kita naik lift selepas ni. Okay, fine. Saya bertambah heran. Kami naik, kami buat sales call, jumpa klien, bercerita tentang apa produk yang kami ada. Dia introducekan saya sebagai rakan setugas dia yang baru and so on. Kemudian selepas servicing the client, kita pun turun. So sewaktu kami turun tu, saya pun bertanya kepada rakan saya ni tadi, pasal apa kau tahan aku? Pasal apa kau biarkan dia orang 4 orang ni yang tiba-tiba datang naik lift dan kau tak nak naik sekali? And then kenapa kau tak cakap apa-apa? Kemudian dia kata, Syahrizam, maybe you don't know, but di dalam bangunan ni ada satu office di dalam list nama office tu yang kita pergi tadi di tingkat 2, dan di tingkat 1 lagi ialah merupakan office gangster mereka, ataupun di Italy dipanggil mafia, ataupun di Jepun dipanggil yakuza. So itulah salah satu sebab dia kenapa dia biarkan 4 orang ni masuk dulu. Kenapa dia tarik tangan saya dan kenapa dia tak bercakap apa-apa sewaktu saya berada di situ. So itulah pengenalan saya dengan kumpulan yang ada di sana pada waktu itu. It was very interesting, sangat-sangat menarik, dan saya masih ingat lagi rupa dia orang. Ada beberapa ciri yang kita boleh kenal, especially kalau kita pergi ke kawasan-kawasan di Shinjuku, di sebuah kawasan yang dipanggil Kabukicho. That is a red light area, tapi saya juga pernah pergi ke kawasan itu bersama dengan makcik. Kami pernah main bowling di situ. Ada bowling, quite nice bowling alley di situ. So we went there for bowlings, we went there for lunch, and sometimes we drop by for dinner. Dan di sepanjang jalan situ di kawasan Kabukicho tu, kita boleh lihat dia orang ada di luar deretan kedai tu, and it's very easy, sangat senang untuk tengok dia orang. Cara pakaian, cara rambut, kereta dia orang, semuanya slightly berbeza. Ada sedikit perbezaan, dan saya juga dipesan jika berjumpa dengan mereka, jangan lihat direct, ya, jangan lihat terus ke muka mereka ataupun ke mata mereka, kerana ini seolah-olah mencabar mereka. So I don't want to get into trouble. So let's just refrain myself from doing all those unnecessary things, all those stupid things. And what my friend did for stopping me daripada masuk dalam lift dan pegang tangan saya dan tak bercakap apa masa dia orang datang tu adalah saya rasa satu tindakan yang amat baik, yang sangat bijak lah. Kalau tidak, saya tak tahu apa yang akan berlaku. Alright, so itu salah satu topik menarik tentang dia orang ni. Saya rasa cukup untuk waktu ni, dan kita akan sambung lagi di waktu yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berpuasa, jangan lupa. Terima kasih.